Okey, baik. Bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih pada anda yang terus kekal bersama dengan kami. Hari ini di studio kita nak berkongsi pada anda berkenaan dengan 100 tahun Gerakan Koperasi. Ini satu IKMA yang merupakan satu institut koperasi yang menjaga ataupun yang bertanggungjawab untuk memacu pembangunan modal insan, koperasi ke tahap yang lebih kompetitif ataupun lebih kompeten. Jadi kita nak berbicara berkenaan dengan 100 tahun Gerakan Koperasi ini. Selamat pagi diucapkan kepada Datuk Muhammad Ali Mansor selaku Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia. Datuk Ali, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kita hari ini di studio. Okey, 100 tahun merupakan satu tempoh yang begitu lama sekali dan begitu matang sekali untuk kita bercakap berkenaan dengan pembangunan modal insan koperasi ini ke tahap yang lebih kompeten. Jadi, apakah antara peranan yang dimainkan oleh pihak IKMA ini dalam pembangunan modal insan koperasi ini? Pertama saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Dan terima kasih kepada RTM menjemput kami. Bulan ini sebenarnya adalah bulan paling sibuk pada gerakan koperasi kerana setelah ditubuhkan pada tahun 1922, kita meraihkan kali ini pada tahun 2022 ini, 1922 dan sudah 100 tahun. Jadi dalam konteks ini kami di IKMA ini pun telah mencapai umur 66 tahun. Sebelum itu pihak kerajaan telah melaksanakan beberapa program pendidikan dalam sektor ini. Tetapi program ini menjadi lebih terancang pada tahun 1956 apabila pada ketika itu Maktab Kerjasama Koperasi ditubuhkan yang sekarang dikenali oleh IKMA ini. Dan kita merupakan satu-satunya agensi yang terlibat dalam bidang pendidikan koperasi. Okey. Apakah antara bentuk-bentuk program yang dilaksanakan untuk memastikan pembangunan modal insan ini selari dengan perkembangan semasa? Ya. Cabaran paling besar dalam sektor ini adalah modal insan. Walaupun ramai yang melihat kepada soal peluang perniagaan, suasana ekonomi yang baik, suasana politik yang baik, sosial. Tetapi cabaran yang utama adalah dalam sektor ini adalah dalam soal pendidikan. Sebab itu sebelum dan selepas sesuatu koperasi itu ditubuhkan, kita perlu memastikan ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli koperasi faham apa yang sepatutnya mereka lakukan apabila sesuatu penubuhan itu telah dilakukan. Ini termasuklah dalam soal tabik urus yang kerana koperasi ini dia melibatkan sumbangan atau penglibatan jumlah ahli yang agak ramai. Dan kita pernah menghadapi beberapa krisis pada tahun 80-an apabila tabik urus ini terancam. Jadi kita di dalam sektor ini selain daripada kawal selia yang telah dilakukan oleh Suruhanjaya Koperasi, pihak IKMA atau institut ini memainkan peranan untuk memastikan bahawa ahli-ahli lembaga pengarah faham tentang beberapa perkara asas dalam koperasi dari segi undang-undang, dari segi perakaunan, dari segi pemasaran dan sebagainya. Itu yang sedang kami lakukan di mana kita akan mewajibkan semua ahli-ahli lembaga koperasi khususnya diberikan latihan seperti ini. Jadi bersempena dengan 100 tahun ya bagi gerakan koperasi ini, kalau Datuk Ali berkongsikan apa istimewanya sambutan pada tahun ini? Kalau kita lihat 100 tahun ini, sebenarnya tempoh yang sangat lama. Dan IKMA ini sendiri ditubuhkan pada tahun 1956 bersamaan dengan Dewan Latihan Rida yang sekarang ini menjadi Universiti Teknologi Marah, UiTM. Jadi kita lihat dalam tempoh yang cukup panjang ini, kita telah memainkan peranan untuk meletakkan sektor ini sebagai sektor ketiga yang penting dalam negara. Selain daripada sektor kerajaan, swasta dan koperasi akan memainkan sektor yang ketiga. Dan kerajaan melalui Transcom telah merancang banyak perkara untuk memastikan bahawa sektor ini akan menjadi sektor yang mampu berdaya saing. Dan itu adalah tanggungjawab kami di IKMA yang setelah 66 tahun ini kami juga terpaksa melakukan beberapa perubahan untuk memastikan kita juga akan mampu menghadapi cabaran dalam sektor ini. Dan yang terakhir ini, alhamdulillah pihak kerajaan telah memberikan pelawaan kebenaran untuk kami menubuhkan sebuah universiti keusahawanan koperasi khusus untuk memastikan bahawa kita mampu membekalkan modal insan khususnya generasi muda dalam sektor ini
ini adalah peranan yang sedang dimainkan oleh IKMA pada ketika ini. Okey, setakat ini apakah antara contoh-contoh pembangunan modal insan yang mungkin Datuk boleh kongsikan untuk kita memberi inspirasi pada mereka di luar sana untuk menyertai sebarang program yang dianjurkan oleh IKMA? Okey, kalau kita lihat bahawa dari segi kursus wajib itu kita dah ada dan kita sedang menambah beberapa kursus lagi yang melibatkan digital, yang melibatkan IT, soal latihan kepimpinan, pembangunan pemasaran terkini, dan ini yang sedang kita rancangkan. Dan cabaran seperti saya katakan tadi bahawa kita memerlukan suntikan daripada generasi muda. Walau bagaimanapun kita harus ingat bahawa sepanjang 66 tahun kita telah melatih ahli lembaga dan pengurusan koperasi ini, mereka telah pun menyumbang dalam hasil yang agak besar kepada pendapatan negara. Pada ketika ini kita memperoleh sekitar 40 bilion dalam sektor ini. Dan kerajaan pada tahun 2030 mensasarkan kepada kita untuk mencapai 100 bilion. Jadi ini yang sedang kami lihat bahawa apakah peranan yang perlu kita pertingkatkan, khususnya dalam menghadapi cabaran ketika ini dengan keadaan inflasi, dalam keadaan ekonomi yang baru melepasi pandemik COVID-19, dan kita sedang menghadapi dengan suasana peperangan di antara Rusia dan Ukraine. Dan ini sedang dimainkan oleh peranan untuk IKMA bersama-sama dengan Suruhanjaya dan juga satu lagi badan Apex Koperasi iaitu Angkasa untuk memastikan bahawa semua ini akan berada dalam landasan yang betul supaya dia akan memberikan inspirasi kepada semua masyarakat untuk bersama-sama dalam gerakan ini. Okey, untuk memastikan agar pembangunan modal insan ini berpanjangan, kita perlu melihatlah apakah antara perubahan yang dilalui oleh insan-insan yang melalui program di bawah IKMA ini. Adakah terdapat sebarang pemantauan yang dilaksanakan oleh IKMA untuk mereka ini? Ya, memang kita lakukan sebab kita pun ada audit dalam sektor koperasi ini, dan sebenarnya kalau kita lihat daripada negara-negara lain, perbandingan di antara negara lain, termasuklah daripada ASEAN ataupun negara yang membangun, di Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang satu-satunya memberi penekanan kepada soal pendidikan secara khusus apabila kita menubuhkan maktab yang kemudiannya dikenali sebagai institut ini. Dan yang terakhir ini, apabila kerajaan memberi ruang kepada kita untuk menubuhkan universiti, ini adalah satu perkembangan yang baik dalam sektor ini. Dan kita tidak letakkan di bawah IPTA kerana pada ketika ini kita faham tentang kemampuan kerajaan, jumlah IPTA yang terlalu besar, 20. Tetapi walaupun diletakkan di bawah IPTS, kita dalam konteks ini, kita tidak memerlukan jumlah yang terlalu besar. Sebab itu dalam soal ini, bahawa pemantauan yang kita buat ini, dia akan mengikut secara berkala lah, di mana kita akan melihat dari segi ringgit dan sen pertama, perolehan yang diperoleh oleh sektor ini. Kita juga akan melihat dari segi tabik urus, apakah good governance sedang berlaku dalam sektor ini, dan kita juga melihat sumbangan sektor ini dalam dunia pekerjaan, apakah ia boleh membantu terutamanya gurada-gurada yang keluar dari universiti pada ketika ini. Dan ini yang sedang lihat oleh pihak kami secara menyeluruh dengan kerjasama terutama top 100 koperasi. Kita ada 100 koperasi yang besar untuk mereka terlibat secara langsung dalam sektor pendidikan ini. Sebentar tadi doktor ada menyebut berkenaan dengan inflasi, peperangan antara Rusia dan juga Ukraine, krisis makanan yang sedang berlaku dalam Malaysia. Jadi apakah terdapat sebarang program yang berkaitan dengan ialah industri pemakanan ini untuk dipergiatkan lagi, ditambahkan lagi, diperkukuhkan selepas ini, memandangkan kita akan menghadapi situasi semasa luar jangka dalam kita bercakap dalam konteks krisis makanan? Ya. Saya amat tertarik apabila Yang Berhormat Perdana Menteri dalam minggu ini telah mengumumkan satu jihad untuk memerangi inflasi ini. Dan mereka juga melihat bahawa sektor ini merupakan satu sektor yang mampu untuk membantu kerajaan. Kerana di peringkat koperasi ini, kita boleh mengurangkan jumlah keuntungan berbanding dengan sektor swasta yang lain. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak mampu mengawal untuk pembekalan. Sebab itu kerajaan dan juga kementerian di bawah kepimpinan Tan Sri Noh Omar telah merangka supaya koperasi juga terlibat dalam soal pembekalan ayam, hasil pertanian, supaya kita mampu membekalkan dengan harga yang baik, yang mampu dimiliki oleh rakyat, terutamanya golongan B40 ini. Terutama cabaran kita yang paling besar adalah tentang soal pemakanan haiwan, yang mana kita pada ketika ini sangat bergantung kepada Argentina dan Brazil.
apabila berlaku kenaikan harga minyak, kesan itu tetap akan berlaku. Dan apabila berlaku kurangan dalam bekalan makanan akibat peperangan itu, kesan inflasi ini akan berlaku. Cuma mungkin rakyat Malaysia ini tidak faham bahawa inflasi ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, berlaku di negara maju sekalipun. Hatta di US dan juga di Britain sangat besar. Tetapi cara gaya hidup rakyat juga kena berubah. Kalau satu keluarga hari ini makan seekor, kita punya average pemakanan ayam ini lebih kurang 40 kilo satu tahun untuk satu orang, average. Kita patut kurangkan sikit dan sebagainya, terutama ketika kita menghadapi keadaan inflasi ini. Jadi dalam soal ini kita memerlukan penyelesaian lebih menyeluruh. Tapi kami dalam sektor koperasi ini menawarkan satu ruang di mana kita boleh terlibat secara langsung dan kita mampu menjaga kebajikan ini, kerana dalam sektor ini kita mampu berkongsi kemakmuran, apa yang dikatakan. Kita tidak terlalu mementingkan keuntungan, cuma kita mesti memastikan bekalan ayam, daging dan juga bekalan barangan makanan ini berada pada kos yang kompetitif untuk kita sahut seruan kerajaan ini. Baik, insyaAllah kita mengharapkan agar selepas ini Pak Hikmah boleh memacu pembangunan modal insan dan dalam masa yang sama boleh membantu kita menghadapi sebarang krisis, terutamanya berkenaan dengan krisis makanan. Terima kasih kepada Datuk Ali bersama kita hari ini mewakili pihak Hikmah berkongsi berkenaan dengan 100 tahun gerakan koperasi dan apakah inisiatif dilaksanakan oleh mereka untuk memacu pembangunan